وعلى سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Alhamdulillah, semua Alhamdulillah. Kita diberikan kesempatan untuk kita meneruskan kuliah pada malam ini. Kita sampai kepada muka surat yang ke-126 iaitu pada tajuk Ta'rifut Taqlidi. Ta'rifut Taqlidi. Ta'rif kepada taqlid. Qallada yuqallidu. Taqlidan. Okey, itu muqallid, muqallad dan seterusnya. Maka itu merupakan perkataan taqlid ataupun asal kepada taqlid. Qallada. Ataupun taqlid itu masdar dia. والتقليد ما هو تقليد والتقليد تبع متن قال مصنف قبول قول القائل بلا حجة يذكرها. Okey. Menurut apakah taklid itu? Ini maknanya ini bukan lagi lughatan ni terus kepada istilahan ini. Okey, ini merupakan istilah langsung ni. Okey. Apa dia? Qubul, menerima. Qaulil qaili, pendapat ataupun perkataan yang berkata tanpa hujah. Yazkuruha, yang disebutnya. Okey. Yang disebut oleh qail itulah, yang disebut oleh yang berkata tentang hujah tersebut. Dia kata satu perkataan, kita pula terima bulat-bulat. Itu dia panggil taqlid. Tengok bawah sikit. Dia kata tengok dalam hasyiah, i'tiqada atau i'tiqadu anna madhhaba muqallidahu. Salah. Muqalladahu rajihun. Muqallada. Salah. Muqalladi. Muqalladi. Mazhaba muqalladihi. Muqallad. Dengan beriktikad, kenapa dia qabul? Dengan iktikad, mazhab orang yang diikut tu rajih. Kuat. Jadi kalau dia ikut orang yang tak kuat, itu bukan muqallid. Saya ikut mazhab ini, tapi saya rasa pendapat tu lemah lah. Itu bukan pun tidak menepati syarat muqallid. Muqallid tu dia kena ikut pendapat orang yang dirasakan itu rajih. Tapi soalan kita pula, mana hang tahu tu rajih? Hang mengaji mana? Kan payah pula tu dia kata. Kalau hang nak kata yang Imam Qalyubi punya pendapat dengan beriktikad mazhab qail, mazhab yang dicakap orang yang cakap pada dia tu rajih ataupun sama. Imam Nawawi kata apa? Qala Nawawi wala yajibu tamazhubu bimadhhabin falahu an yastaftiya man syaa bima syaa illam yattabi' ar-rukhasa. Ni dia pendapat Imam Nawawi. Orang muqallid ni tak perlu ada mazhab. Ini yang kat Mesir. Kat Mesir memang macam ni. Apa mazhab orang awam ni? Mazhabul mufti. Mufti itu siapa? Mufti am tak? Kalau di Mesir, dia memang ada mufti besar. Mufti kerajaan Mesir lah, mufti jumhuri dia panggil. Tapi kalau dekat Darul Ifta itu, dia ada banyak amanatul fatwa. Amanatul fatwa ni, mereka yang telah pun dilatih dengan kefatwaan, akan duduk dalam bilik-bilik tertentu, orang akan jumpa dia. Itu macam kita kata orang yang wakil kepada mufti lah. Jadi kalau orang ada masalah faraid, orang ada masalah perkahwinan ataupun munakahat, akan jumpa amin fatwa ni, amin fatwa dia panggil. Dia tanya, orang tu akan jawab, itulah pendapat dia. Itulah taklid. Orang tu kena ikut. Wa in kanat wa ayyu madhhaban kanat. Tak kisah mazhab apa. Sebab apa? Di Mesir memang dia punya fahaman dia al-awam ni atau muqallid ni mazhabuhu mazhabul mufti. Mazhab dia mazhab mufti. Mufti tu siapa? Siapa yang ditanya lah. Dia tak ada macam kita ni, kerana siasah syariah mengatakan kita mengikut mazhab Syafi'iyah mu'tamad. Itu kita di Malaysia. Kalau Mesir, dan dia pun tak boleh nak iltizam satu mazhab. Walaupun kebanyakan mufti ataupun Syekhul Azhar mazhab Syafi'i. Cuma kali ini mufti jumhuri Syekh Syauqi Alam mazhab Hanafi. Dia sama ada Hanafi, Syafi'i. Hanafi, Syafi'i. Itu je dekat Mesir ni. Okey. Tapi itulah yang diamalkan di sana. Oleh itu jarang kita dengar mazhab mereka rasmi Syafi'i. Walaupun ramainya Syafi'i kat sana. Malaysia membuat satu mazhab khusus
kerana siasah syar'iyah untuk memudahkan, untuk menyeragamkan dan sebagainya. Oleh itu kata Nawawi tak wajib pun bermazhab. Mazhab muayyan dia panggil. Mazhab tertentu. Dia boleh meminta fatwa apa yang dia nak, apa mazhab pun tak apa. Selagi mana dia tidak mencari yang senang ataupun yang rukhas. Saya ni ada masalah ni. Saya baru kahwin ni. Contoh lah kan. Saya baru kahwin. Lagu mana ni macam mana kami ni baru kahwin ni. Apakah had untuk saya bergaul dengan isteri? Dia carilah pendapat Syafi'i. Allah tak boleh daripada pusat ke lutut. Tak syok lah. Cari Hambali. Bestnya. Tak boleh buat jima' ya. Saya ikut tu lah, nampak best sikit. Itu dia panggil tatabbu' rukhas. Cari yang mudah-mudah. Okay. Selagi dia tak tatabbu' rukhas, khalas. Okay. Selagi tak tatabbu' rukhas, dia okay. Dia boleh ikut pendapat mazhab apa-apa pun. Di situ kita boleh faham bahawa semua mazhab ini adalah, kita kata, sama. Okay, samalah. Yang penting orang tu mengikut. Dan kita pun berpendapat sedemikian. Semua pendapat mazhab adalah ada hujah masing-masing. Itu kita have respect. Tapi kita ikut mazhab Syafi'i. Kalau kita tengok dalam kitab Khatib Al-Baghdadi, Al-Ihtijaj Bisyafi'i, dia hujah banyak dengan pendapat kekuatan mazhab Syafi'i. Ada banyak kitab lah yang dikarang tentang kelebihan. Namun kelebihan tersebut bukanlah pada kita, pada ulama yang pandai menilai. Kita orang awam cuma kita ikut sahaja. Okey, khalas Baiklah. Fa'ala hadha qubulul qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yadhkuruhu minal ahkami. Okey. Dengan inilah jadi mana berdirinya perkataan taklid ni? Ialah daripada penerimaan kita ataupun para sahabat terhadap kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi sebut, para sahabat semua terus terima. Tapi kalau kita olah lagi, ada antara mereka yang ijtihad kan. Contoh, banyaklah kisah-kisah yang mereka faham, mereka ijtihad. Tapi normally, bila Nabi sebut, semua terus ikut. Itu juga dia panggil taklid. Taklid sahabat kepada kalam. Itu beriman lah. Jadi, menamakan Nabi ini mewariskan kepada ulama. Ulama pewaris Nabi. Maka ulama ataupun yang mujtahid bila dia mengeluarkan perkataan, mereka juga akan ditaklid oleh orang awam. Okey. Wa minhum man qala. Okey. Alright, nanti mana? Wa minhum man qala, ada yang berkata, at-taqlidu qubulu qawli al-qaili wa anta la tadri min ayna qalah ay la ta'lamu ma'khadhahu fi dhalika. Ada yang mengatakan taklid tu ialah kita terima pendapat orang tanpa kita tahu apakah dalil dia. Mana hang dok buat main. Tak payah tanya. Kita pun tak tahu apa. Kita orang awam kan. Di sinilah ada kat Mesir dahulu kata Masyayikh Azhar, Masyayikh kata kita ni nak kata mujtahid jauh sekali. Tapi kalau kita nak jadi muqallid pun common sangat lah. Sebab muqallid ni kita ambil pendapat no comment no. Apa hukum vaksin harus? Okey, baik. Sami'na wa ata'na. Tu taklid. Apa hukum wuduk? Apa rukun dia? 6 rukun. Wajib sekian. Baik, sami'na wa ata'na. Itu muqallid. Jangan tanyalah hujah-hujah ni. Tapi kita taklah sampai tahap tu. Kita pun mengaji kitab. So kita ni apa? Saya bukan mufti dan mujtahid. Tapi saya juga tidak sekoman muqallid. Saya tengah-tengah. Dipanggil muttabi'. Itu satu pangkat baru lah. Pangkat baru ni bukan apa. Nak kata mujtahid tu jauh sekali ya. Tak boleh. Berangan lah. Tapi nak kata muqallid, teruk sangat lah. Kami ngaji juga kan. So apa? Kami muttabi'. Kami ikut mazhab Syafi'i. Tapi kami baca kitab dia. Itu sesuai untuk talibul ilmi punya maqam lah. Okay? Kita tahu pendapat sendirian. Kita tahu hujah dia. Kita tahu dia punya rongkaian ataupun dia punya perincian. Fa'in kulna, kalau kita kata, sekiranya kita kata, itu biasa dalam ilmu usul, fa'in kulna, in kulta kaza wa kaza, itu dia punya, itulah sistem, dia panggil tariqatul mutakallimin, cara mutakallim. Kalau cara fuqaha, Hanafi lain cara dia. Fa'in kulna, kalau kita kata,
inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu bil qiyasi. Sungguhnya Nabi ini sallallahu alaihi wasallam pernah berkata atau pernah berpendapat menerusi kias. Bagaimana? Bi an yajtahida, dengan berijtihad, fayajuzu ay yusamma qubul qawlihi taqlidan lihtimali ay yakuna an ijtihadin. Maka boleh juga kita menamakan, kalau kita dengar pendapatnya pun, nya tu qaulihi tu kembali kepada siapa? Kembali kepada Nabi SAW. Nabi berijtihad dengan kias. Kita ikut kias tersebut pun juga namakan taqlidan. Itu kalau kita kata macam tu. Lihtimali an yakuna in ijtihadin, kerana ada kemungkinan benda itu, kias tersebut datang daripada ijtihad. Okey. Ni nak kata ni, kalau kamu kata Nabi tu boleh ijtihad, jadi kalau kamu ikut ijtihad Nabi, kamu juga taklid. Itu maksud dia. Okey. Wa in kulna, sebab dia kan ada, ini pokok khilaf, adakah Nabi itu boleh berijtihad? Itu point dia. Kalau antum tengok dalam buku-buku bab sutot yang lain, isu dia ialah adakah Nabi itu boleh berijtihad? Khilaf ulama. Ada kata Nabi boleh berijtihad. Ada kata Nabi, apa-apa Nabi sebut pun semua itu merupakan wahyu Allah Azza wa Jalla. Khilaf lah di kalangan mereka. Khalas lah, tak apa. Tapi kalau kamu kata Nabi boleh berijtihad, ijtihad Nabi itu kalau kamu ikut, maknanya kamu pun juga muqallid. Okey, wa in kulna, kalau kamu kata innahu la yajtahidu wa innama yaqulu an wahyin. Kalau kamu kata, ni syarah daripada Imam Mahalli. Kalau kamu kata, okey, kalau kamu kata bahawa dia tak berijtihad, Nabi tak ada ijtihad. Kalau Nabi ini bercakap dengan wahyu, dengan firman Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, maka fala yusamma qubulu qawlihi taqlidan, maka tidak akan dinamakan bila kita ikut pendapatnya itu sebagai taklid. Listinadihi ila wahyi, sebab apa yang Nabi sebut itu adalah wahyu. Okey, nak huraikan. Kalau kita kata Nabi itu boleh berijtihad dengan kias, biasanya Nabi akan kias. Kalau Nabi tak ijtihad, itu wahyu. Kalau Nabi membuat kiasan, okey, kiasan. Contoh macam mana? Kan Nabi kata, bila orang tanya pasal perlu tak qada haji dan sebagainya, maka Nabi kata, maka bagaimana pendapat kamu tentang orang yang mati dan tinggalkan hutang? Maka kata lelaki tu, wajib dibayar. Nabi kata apa? Fawadainullah ahaqqu an yuqda bih. Oleh demikian, hutang Allah lebih layak untuk dibayar. Nabi kiaskan dengan hutang manusia hidup. Kata ulama, ini macam kias. Nabi berijtihad dengan cara kias. Ulama faham macam tu pula. Bila ditanya tentang adakah wajib saya mengerjakan badal haji ataupun niyabatul haji kepada arwah ayah saya atau ibu saya, Nabi kata, apakah pandangan kamu kalau seseorang itu mati meninggalkan hutang? Adakah anaknya kena bayar? Kata lelaki itu, betul, bayar. Hutang kan kena bayar. Hutang kan diwarisi. Maka Nabi kata, maka hutang Allah lebih layak untuk dibayar. Nampak macam kias. Oleh demikian, kalau kamu kata kiasan tersebut adalah ijtihad Nabi SAW, dan bila kita ikut kaedah kias tersebut, kita juga muqallid. Muqallid apa? Muqallid kepada ijtihad Nabi SAW. Yang pertama. Yang kedua, sebaliknya pula, kalau kamu kata tak, Nabi ni walaupun nampak macam kias ke apa-apa ke, ia adalah wahyu. Kuat juga pendapat tu. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Kan Nabi tak pernah menyebutkan sebarang perkataan melainkan ia adalah daripada wahyu, bukan daripada kehendak dirinya sendiri. Maka demikian, kalau kita nampak macam kias pun, kalau kita ikut pendapat Nabi itu bukan kias, itu mengikut akan wahyu. Jadi ini khilaf antara dua ulama usul lah. Tapi tidak memberi kesan pun kepada apa-apa pun. Cuma nak bezakan adakah mereka yang mengikut pendapat Nabi ini muqallid ke ataupun yang mengikut pendapat Nabi. Saya ikut hadis Nabi ni sebab kamu ni muqallid hadis ke ataupun sebab kamu mengikut akan panduan Rasulullah ataupun sunnah. Itu bergantung kepada khilaf tadi tu. Kalau Nabi ni berijtihad dengan cara kias, Nabi ijtihad ke?
Nabi berkata dengan wahyu. Jadi benda tu imma dua. Okay. Sama ada kamu boleh muqallid kepada Nabi ataupun hanya muqallid kepada ulama sahaja. Nabi ni kita bukan taklid. Nabi ni kita ikut. Yang muqallid hanya kita kepada para ulama. Kita terima pendapat ulama tanpa hujah, tanpa komen. Itu dipanggil sebagai muqallid lah, muqallid. Orang awamnya kebanyakannya adalah muqallid. Okey. Tengok bawah tu sikit apa-apa kita stop sampai ijtihad, cuma tengok dekat hasyiah tu macam best kita nak baca. Okey. Tengok bawah ni. Selepas kata Imam Nawawi tu, walahu ruju'u an mazhabin iltazamahu 'alal murajjah. Dia boleh patah balik daripada mazhab yang dipegangnya kalau dia nampaknya benda tu tidak ada benda lain yang murajjah, yang lebih kuat. Okey? Ada benda lain yang lebih kuat. Pendapatnya tu rupanya murajjah. Bukan rajah yang ada lagi lebih kuat. Boleh je. Dah mengaji, saya rasa pendapat mengatakan tentang kunut subuh ni tak kuat lah. Contoh. Tak boleh lah, saya tak nak baca kunut lah. Insaf lah saya ni. Kan contoh. Kalau ikut bahasa ni walahur rujuk. Boleh jadi rujuk. Kan? Tetapi isunya, siapakah kita untuk kita berujuk dengan sebab kita mengatakan hadis tu tak kuat. Saya kata hadis ni tak kuat sebab saya ikut pendapat taklid juga. Kamu ikut mazhab Syafi'i, kata kunut pun taklid juga. Kamu ikut mazhab lain tanpa kunut pun taklid juga. Jadi siapakah kamu untuk menilai yang ini murajjah, ini murajjah? Tak ada, saya tak tahu. Saya tak ada apa. Saya baca dalam internet. Tak boleh lah macam tu. Tak boleh lah. So kita bukan orang yang boleh rujuk daripada mazhab yang kita amalkan lah. Kita pun tidak ada alat untuk mentarjihkan. Wa yajuzu taqlidu li ghairil arba'ah. Boleh taklid selain 4. Fi ghairil qada, selain daripada qada. Okey. Wal ifta, selain pemfatwaan. Wa adamit talfiq, dan selain daripada yang mentalfiq. Wa yajuzu taqlidul mafduli 'anil mujtahidin 'inda at-ta'addudi. Kita boleh je ikut pendapat ni di kalangan mujtahidin, bukan kita lah. Boleh je taklid orang yang lebih dilihat mafdul. Ada yang lebih afdal, tapi kita ikut yang mafdul, tak ada masalah. Wa yajuzu taqlidu fi ma yajibu i'tiqadu 'ala al-murajjah ka sifatil bari wa wujudihi wa ma yajibu lahu wa ma yantani'u 'alaihi. Boleh kita ikut pada apa yang kita wajib i'tiqadkan pada pendapat yang kuat, seperti sifat Allah Subhanahu wa taala dan kewujudannya dan kewajipan padanya, dan apa yang wajiblah padanya, dan sifat-sifat yang mustahil di atasnya. Wa yajuzu taqlidu lil 'ami qat'an. Orang awam memang kena taklid, boleh. Wa yumtana, dan tak boleh dia nak wa yamtani'u ataupun wa yumtana'u 'alal mujtahidi qat'an, dan tak boleh orang mujtahid mengtaklid. Alhamdulillah kita bukan mujtahid lah. Wa 'ala man fihi ahliyatul ijtihad al-asah, dan juga mereka yang ada kelayakan berijtihad mengikut pendapat yang kuat. Rasanya kita pun tak ada ahliyah, kita pun bukan mujtahid lah. Okay, tapi kalau di Mesir itu ada setengah ulama yang dia alim muqaran. Contohnya Dr. Allahumma salli ala Muhammad Ahmad Karimah. Dia ngaku dalam wawancara, ana alim muqaran. Saya alim muqaran. So ana ghair multazim bi ayyi mazhab. Ana tak ikut mana-mana mazhab. Tak apalah, dia alim, pi ada kan. Memang boleh pun dia, walaupun dia bukan mujtahid tapi dia alim, dia ada ahliyah. Apa dia alim kepada muqaran. Okey, itu dia punya pendirian lah. Okey, tapi tak ramai lah macam tu. Normally mereka akan ikut mazhab lah. Okey. Itu sedikitlah cerita, dan kebanyakan ulama pun yang Syami, Syekh Dr. Mustafa Dib Bogor, Mustafa Khin, Ali Sharbiji, semua Syafi'iyah. Syekh Al-Buti sendiri pun mazhab Syafi'i. Dia alim besar dah. Memang tetap mazhab Syafi'i, bahkan ulama-ulama Hadramaut pun semuanya Syafi'i mazhaban. Okey, itu dia punya pendirian lah. Okey, tidak ada isu besar. Yang penting ikut pendapat lah, ikut mazhab pun dah okey. Yang penting tidak talfiq, tak talfiq, dan tidak tatabbu' rukhas, tak ikut benda
yang senang-senang. Imam almarhum Dr. Wahbah Zuhaili ada kitab tentang tatabbu' rukhas, ahkamu tatabbu'i rukhas. Hukum hakam mengikut rukhas atau mengikut rukhsah sahaja. Okey, nanti kita akan sambung insya-Allah pada ijtihad. Okey, Allah Subhanahu wa taala a'lam. So ana